Jazakumullah khairan jazak, mengucapkan kepada yang bahagia Fadil Ustaz Ahmad bin Husain selaku Pengarah Jabatan Dewan Islam Negeri Perlis di atas ucapan mukadimah atau kalimat tarikh daripada yang berbahagia Ustaz. Dan insyaAllah kita akan meneruskan sesi kita pada pagi yang berbahagia ini kepada sesi pembentangan yang pertama yang bakal dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamarul Najaf bin Haji bin Dato' Haji Muhammad Ghazali, Laku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Ta'mir Masjid Jabatan Dewan Agama Islam Negeri Perlis, yang mana insyaAllah pembentangan yang pertama ini akan bermula dengan 3 orang pembentang, iaitu yang berbahagia yang pertama adalah yang berbahagia Dr. Asmirah bin Abdul Aziz daripada Universiti Bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Radhi bin Ibnu Affan daripada Universiti Sains Malaysia, dan juga yang ketiga mentari adalah Syekh Dr. Ismail Lutfi, Rektor Awil Mudir di Kuliah Awil Jami'ah Islamiyah Biara Thailand. Falyatafaddal masykuran, mengucapkan kepada Ustaz Kamarul Najaf, dan saya silakan kepada Ustaz dan juga seluruh pembentang pada sesi yang pertama ini untuk naik ke atas bagi memulakan sesi pembentangan yang pertama pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad Sahabat Sa'adah Mustashar Islami Safarah Al-Saudiyah bin Malaysia, Syekh Dr. Rahman Ibn Muhammad Ata'ullah, yang bahagia Ustaz Abdul Malik bin Haji Husain, Pengarah Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, para pembentang kertas kerja yang hadir pada hari ini, wahayyikum bitahiyatul Islam tahiyatan min indillahi mubarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah kita semua sihat sejahtera dapat berhimpun di dawai yang cukup besar ini, yang cukup indah ini, untuk sama-sama kita menikmati ilmu yang akan disampaikan oleh para pembentang kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini akan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyerahkan kepada para pembentang kita untuk menyampaikan pembentangan masing-masing, saya ingin menceritakan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan pembentang kita yang pertama, pembentang kita yang kedua, dan juga pembentang kita yang ketiga. Untuk yang pertama, saya persilakan Dr. Azmira bin Abdul Aziz untuk membentangkan kertas kerja yang pertama yang bertajuk Makna Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan ceritakan sedikit berkaitan dengan biodata beliau secara ringkas, iaitu yang pembentang yang pertama Dr. Azmira bin Abdul Aziz, yang merupakan ahli jawatan kuasa syariat ataupun ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis, mendapat pendidikan BA Bachelor di Universiti Madinah dalam kuliah hadis dan juga pengajian Islam, dan Master daripada University of Jordan dalam kuliah Usuluddin, dan PhD daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang beliau menjawat jawatan sebagai pensyarah di Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, untuk tidak melengahkan masa, maka saya dengan sukacitanya menjemput kepada bahagia Dr. Azmira bin Abdul Aziz dengan tajuk Makna Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah untuk membentangkan kepada kita semua. Majlis silakan.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Tan Sri, Datuk Ashabul Fadilah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah suatu tuntutan daripada pihak syarak. Bukan pihak lain yang menuntut kita supaya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga saranan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Sebahagian ahli tafsir mentafsirkan perkataan tali Allah itu dengan maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Tafsiran yang kita biasa dalam tafsir Bibina Ar-Rahman menyebut tali Allah itu sebagai agama. Tapi itu tidak jauh bezanya dengan Al-Quran dan Sunnah, kerana Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber agama. Dan tafsiran ini diperkukuhkan, disokong oleh hadis-hadis Nabi SAW. Seperti yang saya sebut dalam kertas kerja itu, Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-sekali akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah. Maka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah suatu tuntutan yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, suatu suruhan daripada Allah dan Rasul, bukan suruhan daripada kerajaan negeri Perlis ataupun daripada kedutaan Arab Saudi. Maka dengan suruhan daripada Allah dan Rasul bermakna tuntutan berpegang ini adalah suatu prinsip agama, asas
dalam agama Islam. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan antara lain katanya al-aslu Quran atau sunnah. Usul itu ialah Quran dan sunnah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah menggunakan gaya bahasa suruhan, wa'tasimu, Allah menyertakan di akhir ayat itu ataupun susulan daripada suruhan itu ialah larangan daripada berpecah belah, wala tafarraqu. Para ulama menegaskan bahawa ini sebagai suatu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah faktor untuk mencapai perpaduan, kesatuan umat. Sebagaimana ia juga menjadi kalau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah menjadi faktor kepada perpecahan umat. Jadi kalau pihak berkuasa tempatan inginkan seminar ini mengangkat tema perpaduan dan ingin mencari strategi ataupun jalan ke arah perpaduan, maka inilah prinsipnya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bila kamu berselisih pendapat, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Kata Imam Syafi'i, ar-raddu ila Allah, ar-raddu ila kitabillah. Kembali kepada Allah ialah kembali kepada kitabnya Al-Quran. War-raddu ila Rasul, ar-raddu ila sunnati. Kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnahnya. Jadi ini suatu prinsip yang memberi garis panduan asas kepada kita umat Islam untuk mencari perpaduan. Sebagaimana dalam hadis yang saya bacakan tadi pula, Nabi SAW memberi isyarat kepada kita bahawa berpegang dengan as-sunnah itu, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah kunci ataupun faktor untuk mengelakkan diri daripada gejala ajaran sesat, kesesatan. Dengan perkataan lain kita faham bahawa meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam ajaran sesat ataupun penyelewengan. Maka di sini kita simpulkan bahawa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah faktor bagi kesatuan dari satu sudut, kesatuan umat, dan ia juga adalah faktor bagi menjauhi daripada gejala ajaran sesat. Oleh sebab itu, hakikat ini disedari oleh musuh Islam. Orang bukan Islam sendiri menyedari hakikat betapa fungsi Al-Quran dan Sunnah itu dalam menyatukan umat Islam dan menjaga pegangan agama umat Islam. Sebab itu orang Barat, Zionis, Yahudi meletakkan agenda untuk menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam sejarah bekas setiausaha negara Amerika Syarikat, Henry Kissinger pernah mengangkat mushaf di depan khalayak pemimpin Barat sebagai memberi peringatan kepada pemimpin Barat bahawa jika kamu nak menguasai orang Islam, maka kamu kena jauhkan orang Islam daripada kitab ini, sambil memegang mushaf.
Sebab itu dalam agenda New World Order Yahudi Zionis, antara fokus utama mereka ialah nak menjauhkan umat Islam daripada kitab pegangan mereka, sumber wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka sogokkan ke dalam umat Islam pelbagai bentuk pemikiran yang sesat dan menyeleweng. Tujuannya untuk menjauhkan umat Islam daripada pegangan Al-Quran dan Sunnah. Di samping menyogokkan hiburan hedonisme, hiburan yang melalaikan, yang menjarakkan lagi umat Islam daripada kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau kita perhatikan mana-mana ajaran sesat yang timbul, yang muncul di kalangan umat Islam, syiar mereka ialah nak menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah dan Rasul menjadikan kedua sumber itu sebagai faktor penyatuan, maka golongan ajaran sesat ini mereka amat alergik ataupun tidak selesa dengan slogan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka rasa cukup tidak selesa kerana mereka menganggap Al-Quran dan Sunnah itulah yang menjadi faktor perpecahan. Dibalikkan, ketika Allah dan Rasul menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai faktor penyatuan dan faktor untuk mengelak daripada gejala ajaran sesat, maka golongan-golongan sesat ini menjadikan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai faktor perpecahan dan faktor kesesatan. Makalah timbullah berbagai suara dari pihak-pihak tertentu yang menganggap dasar Kerajaan Negeri Perlis yang meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar adalah faktor yang memecah belahkan kesatuan negeri-negeri di tanah Melayu. Jadi dia balik sarana yang disarankan oleh Allah dan Rasul itu, dia balikkan maksudnya menjadi sebaliknya. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu fis samawati wa wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Dia nak ajar Allah tentang agamanya, sedangkan Allah lebih mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, golongan ataupun penganut ajaran sesat ini, mereka lah sebenarnya yang menjadi pemecah belah umat, kerana mereka menjarakkan umat daripada berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka timbul slogan bahwasanya sesiapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah akan menjadi ahli zahir. Kefahaman mereka akan menjadi kefahaman literal ataupun dalam bahasa daerah Kelantan orang kata kefahaman totok, membelakangi mazhab, membelakangi ulama kononnya. Ini tuduhan-tuduhan liar yang dilemparkan kepada orang yang nak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tujuannya nak memomokkan. Dan ini tidak lain hanya menjadi senjata bagi Barat. Barat nak menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dan Sunnah, maka ada dari kalangan umat Islam sendiri yang menjadi senjata bagi orang Barat, bagi Zionis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kita faham bahasa yang digunakan itu ialah bahasa kiasan. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Macam mana cara berpegang? Apakah pegang ambil masalah pegang gitu?
Kemudian tadi Allah, apa itu maksud tadi? Itu dia panggil bahasa kiasan. Semua orang paham itu sebab Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran dan Sunnah guna bahasa Arab. Maka sebagaimana orang Arab guna bahasa kiasan dalam pertuturan mereka, maka demikianlah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang saya maksudkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan? Sesiapa yang menguasai bahasa Arab, maka dia tidak akan, kefahaman dia tidak akan menjadi totok, ataupun tidak akan menjadi ahli zahir, ataupun tidak akan menjadi kefahaman yang menyeleweng. Sebab laras bahasa Al-Quran itu sebagaimana yang digambarkan oleh ahli bahasa adalah laras bahasa yang tertinggi. Bahkan salah satu daripada ciri kemu'jizatan Al-Quran ialah dari sudut bahasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabar manusia dan jin untuk meniru bahasa Al-Quran itu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Manakala bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula adalah juga berada pada laras bahasa fasih tahap tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana afsahul Arab baina anni min Quraisy." Akulah sefasih-fasih orang Arab sebab aku daripada keturunan Quraisy. Nabi guna bahasa baku. Bahasa fasih itu bahasa baku. Maka sesiapa yang menguasai bahasa Arab, dia tidak akan jadi totok kepahamannya. Yang menjadi totok ialah orang yang tak menguasai bahasa Arab. Jadi sebagaimana kita faham orang Arab bercakap, maka begitulah kita faham bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaulah andai kata ada pelancong Arab datang ke Malaysia, dia pergi melawat taman negara misalnya, kemudian dia balik ke sini, dia bagi tahu kita, dia kata ra'aitu sa'alaban fil ghar. Aku tengok seekor musang jantan di dalam gua. Apa kita faham? Perkataan musang itu kita akan faham musang hakiki lah, musang yang betul-betul binatang gitu, yang ada ekor berbulu. Sebab dia datang daripada taman negara. Kita faham bahasa itu. Tapi kalau dia kata ra'aitu sa'alaban fi ghari Musa, aku tengok seekor musa jantan di gua Musa, maka muhtamal ada kemungkinan dua makna. Sebab kita kena clarify, kena pastikan dulu, tanya balik untuk pastikan ya dia maksud gua Musa tu gua di gua Musa ke ataupun bandar gua Musa. Kalau dia maksud gua di gua Musa, oh fine, maknanya jelas itu maksudnya Musa sungguh lah, Musa yang binatang itu. Tapi kalau dia maksud gua Musa, aku nak tanya balik, ada ekor ke tidak, ada bulu ke tidak, mulut ada muncung ke tidak, kan? Sebab gua Musa tu dah jadi bandar. Itu kita faham belah bahasa. Tapi kalau dia kata ra'aitu sa'alaban ghariyan yakhdub fil 'asimah, aku tengok seekor musa jantan dari gua berceramah di KL, berceramah di Kuala Lumpur, maka sah kita faham itu bahasa kiasan. Dia bukan maksud musang sungguh, maksud dia ialah musang berbulu ayam. Maknanya penceramah yang menyamar seperti orang alim dengan tujuan nak menipu masyarakat. Maka ramailah masyarakat yang tertipu dengan penampilannya. Dan musang ini tabiat dia gerakan dia senyap ya. Senyap dan sembunyi. Sikit tahu-tahu dah sampai ke puncak bukit yang aman.
Maka ramailah ataupun adalah beberapa ekor ayam di puncak bukit itu yang tertipu dengan Musa. Jadi Musa ni kata, aku tidak ganas, aku tidak seganas manusia. Manusia lebih ganas daripada aku. Bukan? Jadi ramai ayam yang tertipu. Manusia makan ayam berapa ratus ribu, berapa juta ekor sehari. Aku seekor pun tak habis sehari. Bukan? Jadi ini maknanya bahasa. Jadi yang menyebabkan penyelewengan dalam tafsiran ialah kelemahan bahasa. Maka kita boleh katakan salah satu daripada aspek makna berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ialah penguasaan bahasa Arab itu sendiri. Sebab bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka kita boleh katakan kelemahan penguasaan bahasa Arab itu sebab yang menyebabkan berlaku salah faham, satu. Dan kesan daripada salah faham itu menyebabkan kemungkinan berlaku perselisihan pendapat. Kita ambil contoh. Antara kesalahan yang biasa dilakukan dalam memahami nas, hadis yang mungkin biasa di kalangan kita ada yang biasa dengar, hadis Najd qarn syaitan. Hadis yang menyebut kalimah najat, tempat keluarnya tanduk syaitan, tempat fitnah, tempat bencana alam. Jadi kita dapati sebahagian daripada penceramah menghurai hadis ini tidak mengikut makna yang tepat. Kalimah najat itu ditafsirkan dengan negara Arab Saudi. Sedangkan kalimah najat itu kalau buka dalam tafsiran atau syarah hadis, tak ada ulama yang mentafsirkan demikian. Kalau mereka buka Fathul Bari sekurang-kurangnya pun, maka mereka akan mendapat tafsiran yang jelas dari sudut bahasa. Perkataan najat itu maksudnya tanah tinggi. Tanah tinggi nisbah kepada kawasan yang rendah. Jadi Cameron Highland itu dalam konteks Malaysia dari sudut bahasanya adalah najat, tanah tinggi. Genting Highland pun tanah tinggi. Maka demikianlah kawasan najat itu adalah kawasan tanah tinggi nisbah kepada kawasan Ghor, kawasan lembah di Mekah. Maka dia lebih tinggi, maka dinamakan najat. Tetapi apakah itu maksud najat yang ada dalam hadis Nabi yang Nabi kata tempat munculnya tanduk syaitan, tempat fitnah, tempat zalazil? Bukan. Yang Nabi maksudkan itu ialah negara Iraq. Dan realiti membuktikan begitu. Negara Iraq sampai hari ini dipenuhi dengan krisis yang tak berkesudahan, penuh dengan fitnah dan berlaku gempa bumi sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW. Bila sebut Iraq itu termasuklah Iran. Jadi itu tafsiran sebenar yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sumber muktabar yang menyebut kalimah najat itu dengan maksud kerajaan Arab Saudi, negara Arab Saudi. Tetapi para penceramah menguraikan maksud najat itu dengan negara Arab Saudi secara spesifik. Ini suatu tafsiran yang salah, menyeleweng, dan antara faktornya ialah kerana kelemahan bahasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada aspek berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ialah penguasaan bahasa. Dalam kertas itu saya senaraikan selain daripada aspek bahasa tadi, beberapa aspek lain yang dilihat sebagai ciri-ciri ataupun yang mengandungi maksud berpegang dengan as-sunnah itu. Sebab ayat yang disebut itu menggunakan bahasa kiasan. Berpegang, macam mana berpegang?
Jadi saya tak pernah pergi, sekali-sekala kita pergi ke Perlis, kita tak tengoklah orang Perlis itu ambil masa pegang pakat khabar, pakat dekat, pakat peluk. Itu cara berpegang dengan Al-Quran Sunnah. Bila Nabi kata addu alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi. Tak pernah pula kita tengok orang pakat gigit Sahih Bukhari, pakat kekok Sahih Bukhari itu, bukan? Jadi maknanya semua orang faham itu bukan maksud berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bahasa majaz, uslub majaz, bahasa kiasan. Jadi ada maksud lain di situ yang perlu ditafsir. Sebab itu Imam Bukhari meletakkan satu kitab, satu bab yang khusus dalam kitab sahihnya, iaitu kitab Al-I'tisam. Nah, di bawah kitab itu disenaraikan banyak bab. Demikian juga Imam Asy-Syatibi, dia karang satu kitab khusus Al-I'tisam. Kalau kita baca kedua-dua kitab ini pun, kita sudah dapat gambaran yang lengkap apa itu maksud berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu antara poin yang saya sebut di situ. Pertamanya ialah beriman dan beristiqamah. Beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam konteks ia sebagai wahyu, kedua-duanya wahyu, dalam konteks kedua-duanya sebagai sumber agama, dan dalam konteks kedua-duanya sempurna, lengkap. Maka kalau tidak ada iman ini, maka itulah keyakinan itu akan longgar. Dan inilah intipati antara maksud syahadah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada iman, maka tak boleh buat apa. Kita nak suruh orang bukan Islam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, no way, tak ada jalan. Sebab mereka tak ada iman. Sebab itu susah nak kita nak kuasakan judi yang sudah maklum minati darurah dalam syariat Islam, perkara haram. Susah nak dikuasakan ke atas bukan Islam. Sebab mereka awal-awal lagi tak ada iman, sehingga kita terpaksa ubah. Nak mengubah itu, nak sesuaikan dengan kehendak orang bukan Islam. Tak ada iman, semua tak jadi. Mula-mula sekali iman. Dan iman ini perlu ada istiqamah yang berterusan. Sebab iman itu kita faham boleh bertambah dan boleh berkurang. Kemudian dalam proses nak memantapkan iman, perlu ada pengajian. Dan daripada pengajian itulah akan menghasilkan kefahaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajian Al-Quran dan Sunnah ini kita perlu dari sudut tahap pengajian itu kita perlu perkasakan, perlu pertingkatkan. Tapi dari sudut cara pengajian itu kita permudahkan, jangan ada banyak birokrasi. Saya, pengalaman saya ini nak cerita di tempat saya bekerja misalnya, kita nak minta satu makmal untuk pengajian Al-Quran dan juga satu makmal untuk kerja-kerja takhrij hadis, bertahun-tahun tak dapat. Dan yang menduga citakan, pihak pengurusan tertinggi benar bila kita bagi tahu pihak pengurusan tertinggi, mereka sokong aja, tetapi yang tak lepas ataupun yang menjadi kekangan, halangan ialah pengurusan di pertengahan itu. Ini birokrasi. Tak lulus. Nak mohon suatu projek one off. Jadi rugi. Tak boleh nak buat apa kerana birokrasi. Kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi SAW, zaman salaf, zaman sahabat, pengajian Al-Quran dan Sunnah simple, bersepadu, mudah dan bebas daripada anasi-anasi asing, musuh-musuh asing. Nabi SAW mendidik umat Islam hampir 23 tahun dalam keadaan yang cukup simple pengajiannya. Tauliah pun tak ada, bukan? Tapi kefahaman
terhadap Al-Quran dan Sunnah itu mantap. Dan dalam konteks sekarang, disiplin ilmu dah bercabang-cabang, bersimpang siur, maka kadang-kadang berlakulah apa yang disediakan sebagai sekularisme, pemisahan, sehingga bidang pengajian Al-Quran dipisahkan dengan bidang pengajian As-Sunnah. Kalau di universiti ada modul Quran, ada modul hadis. Jadi orang yang belajar di modul Quran tak belajar hadis. Macam mana nak tafsir Quran kalau tak belajar hadis, sedangkan hadis itu tafsiran bagi Al-Quran? Kita fikir psikologi. Tapi itulah pemisahan berlaku. Tidak ada integrated. Ini menyebabkan proses pemerkasaan penghayatan Al-Quran dan Sunnah itu kadang-kadang dari salah satu sudut terbantu. Kita belajar Al-Quran, ada dua keperluan dari sudut ilmu qiraat, baca Al-Quran, dan juga keperluan dari sudut mentafsir Al-Quran dengan tafsiran yang betul. Dan ilmu qiraat ini pun satu ilmu yang perlu dipelajari, dan sebahagian daripada erti berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, membaca Al-Quran dengan betul. Ada kawan saya pakar qiraat, masa dah cukup sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya baru di poin yang ke berapa tak? Tapi tak apalah, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca kertas kerja itu, dan cuba menghayati. Sebab kertas kerja itu ringkas, saya buat poin-poin yang ringkas disertakan dengan sedikit nas daripada Al-Quran dan hadis, dan mungkin perlu kepada sedikit huraian. Bagaimanapun untuk menghormati majlis masa kita yang kedekut ini, jadi kita terpaksa tamatkan di sinilah. Cuma di akhir itu saya cuba nak simpulkan, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip agama, dan sebenarnya semua orang mendakwa dia nak kembali kepada Quran dan Sunnah. Golongan Qadiani yang sesat pun nak mengajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi cara tafsiran mereka lah. Sebagaimana kata pujangga, wa kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzak. Semua orang nak mendakwa ada hubungan dengan Laila, tapi Laila tak tahu nak pilih yang mana. Jadi kita pun dakwa kita ada hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi biarlah Al-Quran dan Sunnah itu memilih kita. Maknanya orang yang betul-betul menghayati pengajian Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam itu. Sebab itu di akhir kertas ini saya petik kata-kata Imam Syafi'i, dan dalam kertas ini sebenarnya saya hanya berpada dengan memetik beberapa potongan kata-kata ulama, terutamanya Imam Syafi'i, nak sesuaikan dengan suasana di tempat kita lah di Malaysia ini. Imam Syafi'i berkata, kullul ulum siwal Qur'an mushghilatun illa al-hadith wa ilmu al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa zaka wiswasu syayatin. Jadi ini merupakan suatu kata-kata semangat daripada Imam Syafi'i untuk kita mempelajari dan mendalami pengajian Al-Quran dan Sunnah itu untuk mendapatkan kefahaman dan erti berpegang yang sebenar. Jadi akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.